صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخص له مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sekalian, pertama kita syukur pada Allah. Pada pagi ini Allah Taala bangkitkan kita. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membangkitkan kita setelah Dia menidurkan kita, dan kepadanya lah setiap kita akan dibangkitkan. Disyukur lagi dan lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih kekalkan kita nikmat iman dan Islam. Dengannya kita dapat beribadah kepadanya, dan lebih-lebih lagi kita telah sembahyang fardu subuh secara berjemaah yang banyak kelebihan dia. Dan setengah hadis, mafhum hadis, barang siapa yang sembahyang subuh berjemaah seolah-olah dia beribadah sepanjang-panjang malam. Sebelum subuh sembahyang 2 rakaataini qabla al-subh khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Jadi banyaklah kelebihan yang Allah Ta'ala
beri pada kita. Banyaklah. Time-time pagi ni jugalah antara doa-doa mustajab. Inilah malaikat start punch card. Malaikat dah start bekerja sekarang ni. Dia sedang mencatat. Malaikat malam dah balik. Ni malaikat siang pula. Tugasan dia sehinggalah terbenam matahari. Berapa jam tu? Mungkin lebih pada 12 jam. 12 jam lah. Kerja 12 jam, 12 jam. Siapa yang kerja 12 jam tu ada mirip-mirip macam malaikat dah. 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi macam malaikat juga. Sebab itulah pada setiap malam kita kena banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tengah kaut amalan-amalan nak bawa balik. Nak bawa balik ke berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak persembahkan amalan-amalan hamba dia. Sebab tu Allah Taala beri kita projek malam-malam. 3 projek Allah bagi kita, kan? Allah kata siapa yang nak berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Siapa yang meminta pada aku akan beri pada dia. Siapa yang minta mohon keampunan pada aku akan ampunkan dia. Ini projek-projek yang Allah Taala beri pada kita ni. Di mana? Di time bila? Jauful lail akhir, iaitu separuh daripada malam, separuh daripada sepertiga daripada akhir malam. Sebab tu kita banyak bangun malam. Kita orang beriman ni, dia malam kena bangun, malam kena nangis-nangis, awal kena bangun, paling-paling tidak pun dapat 2 rakaat sebelum subuh tu. 2 rakaat sebelum masuknya waktu subuh. Kurang-kurang dapat, orang panggil tahajud gajah, dia kata. Kurang-kurang dapat tahajud gajah. Jangan sampai kita tak dikojut-kojut tak bangun-bangun. Jadi sebab tu kita kena usahakan supaya kita ni sebenar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah atas masuk perkara ni kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pada muka surat 34. Jawi tu 34. Dia tiba pada maka orang yang zalim, yang fasik, sayugianya. Itu hari tiba kat situ. Kita reverse sikit yang keempat. Baru nampak sikit. Yang keempat, kalau daripada atas 1, 2, 3, 4, 5 baris daripada atas, kita jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin fi daraini amin. Yang keempat bahawanya yang memuji ia seseorang itu menjadikan ia seorang itu akan yang dipujinya itu sukacita. Ini kita masuk dalam kebinasaan dalam memuji. Apabila kita puji seseorang itu, maka datang dalam hati dia sukacita. Dia rasa sukacita. Tu bahaya dah tu. Kan? Bahaya macam mana? Tengok. Dan terkadang adalah yang dipuji itu menjadi ia akan yang dipujinya itu terbalik lah. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Yang dipuji itu orang yang zalim, dia suka cerita. Dan dia terasa perbuatan zalim dia tu tak ada apa-apa. Jadi dia sukalah, maknanya rasa diri dia selamat. Kita asyik puji dia je kan. Padahal dia satu orang yang zalim, kita puji dia sehingga dia tak rasa satu kesalahan di atas perbuatan zalim dia. Tu dia kata suka cerita. Kita puji dia, salah orang kita puji. Maka berdosa ia yang memuji itu dengan sebab memasukkan sukacita. Memasukkan sukacita siapa? Sukacita ke dalam hatinya tu siapa? Nya yang dipuji itu. Jadi dia masukkan. Jadi orang yang dipuji tadi, yang bersifat zalim tadi, dia rasa selesa dalam keadaan dia berbuat zalim. Maka dipuji pula orang yang zalim, maka dia tak rasa apa-apa dah. Dia rasa aku betul lah ni.
Aku buat perkara yang betul. Jadi ini satu kesalahan. Sebab tu kita tidak boleh nak memuji-muji orang yang zalim. Jelas zalim dia. Apa makna zalim? Memerintah sesuatu barang yang bukan hak milik dia. Itu nama zalim. Tu kita kena ingat. Tu makna zalim. Memerintah sesuatu barang yang bukan hak milik dia. Itu dipanggil zalim. Kan? Macam apa? Dia pecahkan kereta orang. Itu zalim tu. Sebab kereta tu bukan dia pun, dia punya, hak orang lain punya. Dia mencuri orang punya barang. Zalim lah tu. Sebab dia mengambil hak orang, bukan dia punya. Itu dia kata zalim. Maka berdosa ia yang dipuji itu dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya yang dipuji itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdhabu idza mudihal fasiqun. Mudhiha fasiqu. Rahu Ibnu Abi Dunya. Jadi dia kata apa? Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang yang fasik. Fasik, apa makna fasik? Maksud fasik, kalau istilah fasik, khariju an ta'ah, khariju an ta'ah, iaitu keluar daripada ketaatan. Ini makna fasik. Keluar daripada ketaatan. Jadi dinisbahkan dengan perintah Allah. Jadi maknanya dia melanggar perintah Allah, dia membuat dosa. Jadi diletakkan situ orang fasik, orang yang berbuat dosa, iaitu orang yang keluar daripada ketaatan kepada Allah. Maknanya dia mungkarlah pada perintah Allah. Siapa yang langgar perintah Allah berdosa. Sebab tu dipanggil orang fasik, ni orang yang buat dosa. Asal maksud dia khariju anit ta'ah, iaitu keluar daripada ketaatan. Itu dia. Dan berkata Hasan Basri rahimahumullahu taala, barang siapa mendoa ia seseorang itu, mendoa ia bagi yang dipuji ia seseorang itu bagi orang yang fasik. Siapa yang mendoakan kepada orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sesungguhnya telah kasih ia kepada si fasik itu bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Tu dia. Siapa yang doakan supaya dia kekal kat muka bumi ni berdosa. Habis kita ni kadang-kadang orang yang agak banyak ibadat sikit, kadang-kadang orang fasik ni minta doa untuk kita. Habis macam mana keadaan tu? Kadang-kadang ada orang buat dosa je lah, dosa minta doa untuk saya ustaz. Minta doa, biasa minta doa apa? Murah rezeki lah. Biasa ustaz minta doa murah rezeki ke saya kan. Orang fasik minta tu kan. Jadi minta. Boleh juga kita doakan dia. Doa apa? Doa supaya Allah Ta'ala beri hidayat kepada dia, supaya dia bertaubat di atas kesalahan dia dan supaya menjadi orang yang saleh. Tapi jangan kita doa semata-mata untuk kekalkan dia hidup kat dunia ni di atas dia membuat kezaliman ataupun dia membuat kefasikan, dia membuat dosa. Jangan doa tu. Kalau doa kan tujuan tu mana doa semata-mata kekal dia kat bumi ni, jadi berdosa seolah-olah kita ni menyokong di atas perbuatan maksiat yang telah dia lakukan. Sebab tu kita kena jaga. Apa nak doa boleh doa untuk hidayat untuk dia kan. Jumpa dia doa untuk hidayat pada dia. Kadang orang kafir pun ada. Orang kafir dia banyak campur dengan orang Islam kan. Jadi dia pun minta doa juga. Tolong doa untuk saya. Kan? Tapi dia macam mana tu? Doalah untuk hidayat supaya dia dapat hidayat daripada Allah. Beri kebaikan tu maksud kita, ajak dia kepada keselamatan, itu Islam. Doakan yang terbaik. Maka baru sambung. Maka orang yang zalim, yang fasik, dah zalim memang fasik lah.
yang zalim kan, zalim memerintah satu barang yang bukan hak dia. Yang fasik sayugianya, iaitu mestilah bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim dan fasik itu. Patutnya orang macam ni kita kena cela dia, kena marah dia, kena nasihat, nasihat yang berbentuk celaan. Celaan tu bukannya maki dia, bukan kata hang ni bodoh lah, jangan macam itu. Kau ni apa bangang puna, jangan macam itu kan. Kan. Janganlah kita gunakan gunalah bahasa hikmah. Celaan tu maknanya kita takutkan dia akan seksa Allah. Cakap tak bagus buat macam ni, Allah marah. Hikmahlah sikit. Kan, ini terus kau ni bangang betul kau ni, kan, kau nak masuk neraka kau. Langsung pada hari itu terus dia tak datang jumpa kita dah. Dia tengok muka kita pun dah macam neraka. Dia tengok kita, muka kita pun dah macam neraka. Macam mana? Sebab tu kita kena bil hikmah, dengan hikmah. Tu dia kata cela. Jangan rasa cela macam ni maki. Jangan salah faham bahasa kitab ni. Celaan ni mana bagi takutkan dia tentang seksaan Allah dengan hikmah. Itu cara dia. Bukan kita nak cela dia, caci dia engkau ni. Bukan itu bukan cara Islam. Bukan cara Islam. Dan tak boleh kita nak paksa-paksa dia. Tak boleh tekan. Yang penting kita sampaikan. Seperti mana Allah Ta'ala beritahu pada Nabi SAW kan, fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Kan Allah kata, ya Muhammad, kau hanya memberi peringatan. Jangan kau mengerasi. Tidak ada hak untuk kau mengerasi mereka, untuk ajak mereka, paksa mereka untuk dia betul-betul beriman pada Allah. Tak boleh. Kerja dia sampaikan je. Sampaikan je. Yang beri hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampailah. Dah sampai nak bergaduh bertumbuh, tak payahlah. Jadi kita sampaikan dia. Kan? Lepas tu apa usaha kita lagi? Doa untuk dia. Jangan setakat kita sampaikan pada dia, sedikit doa untuk dia pun tak ada. Itu tak betul lah. Jadi dia kena jumpa dia dan doakan untuk dia. Ada tak bangun malam nangis untuk orang yang kita jumpa? Itu penting, kita kena doakan untuk, terutama keluarga kita, sahabat kita, saudara mara kita semua. Kita kena doakan untuk mereka. Baru betul ini sikit-sikit cerita belakang. Doa kan buat dosa kering. Orang kata dosa kering. Padahal dosa tu tak tahulah ada kering ke ada basah ke, wallahu alam. Dosa kering ni kalau ikutkan dosa dah lama. Sebab kalau basah tu baru lagi kan. Kalau kering dah lama lah. Kalau istilah dosa kering lah kan. Baik, kemudian dia kata apa lagi? Dan ada pun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaannya bahawa terjadi padanya, pada yang dipuji itu, takabbur dan ujub. Itu yang dikhawatiri. Itu yang dikhawatiri apabila kita berlebihan dalam pujian, maka ini akan datang takabbur dan juga ujub. Takabbur bangga diri, ujub perasan, tamanni, beranggangan, perasan, rasa dia baik daripada orang lain. Itu nama ujub. Takabbur ada bangga diri, dia rasa diri dia lebih baik sehingga dia menjatuhkan orang. Ini dikatakan takabbur, iaitu dia rasa diri dia bagus dan dia merendah-rendahkan orang. Ini dipanggil takabbur. Sebab tu berbeza takabbur dan ujub. Kita akan jumpa besok di belakang, mungkin akan diterangkan tentang takabbur dan ujub. Jadi apabila kita banyak puji, lebih-lebih lagi orang yang zalim, maka akan datang takabbur dan juga ujub. Itu yang dielakkan tu. Takut punca daripada kita makin parah. Punca daripada kita puji dia, semakin parah dia melakukan kezaliman. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita nak. Itu yang dilarang dalam syarak, memuji kepada orang yang zalim. Itu dia.
Yang bermula keduanya iaitu takabur dan ujub itu sebab bagi binasa. Sebab sifat yang binasa takabur dan ujub. Begitu juga dia sebab dia memiliki sifat iblis. Iblis kan sifat macam mula-mula datang ujub. Dia perasan, dia rasa akulah lebih baik. Aku baik lagi. Kan aku buat, akulah yang paling tahu. Kan kalau iblis dia dulu ketua malaikat-malaikat kan, dia rasa dia lebih banyak tahu. Dia perasan lah. Dia rasa perasan seolah-olah macam dia je kan. Macam dia je yang buat, orang lain tak buat. Sebab yang lain-lain semua minta perantaraan dengan dia. Sehinggalah datang takabur. Apabila datang takabur, ada zahirkan takabur dia. Apabila Allah Ta'ala perintah dia untuk sujud Adam, dia tak nak sujud Adam. Sebab apa? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Kan? Kerana apa? Dia merendah-rendahkan Nabi Adam. Nabi Adam jadikan daripada tanah, aku jadi daripada api. Apa standard api sujud tanah? Tak standard. Ini puncanya iblis dikeluarkan daripada neraka. Dan banyak daripada umat Nabi SAW yang masuk neraka dengan adanya sifat takabur dan ujub ini. Sebab tu minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada sifat ini. Bahaya. Dengan sifat ini, dengan sifat inilah banyaknya umat Nabi SAW masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian apa lagi? Kerana inilah yang mana kerana yang puji itu mendatangkan kebinasan dan datangkan sifat takabur dan ujub. Kerana inilah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qata'ta 'unuqa sahibika. Artinya telah memotong engkau akan leher kawan kau. Sahabat tu dia memuji lebih-lebih sangat kepada, patutnya dia kena beri nasihat kan. Jadi apabila dia cakap berlebihan, jadi dia menjadi mudarat, bahaya. Sebab tu dalam Islam Nabi SAW katakan apa? Khairul umur awsatuha, kan? Sebaik-baik perkara yang di pertengahan. Jadi jangan kita berlebih-lebihan. Jadi kita kena jagalah. Tu dia. Dan yang kedua bahawa sukacita ia dengannya. Tu dia. Yang pertama tadi datang takabur dan ujub. Yang keduanya sukacita ia dengannya dengan perbuatan fasik dan zalim itu. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Apabila zulumat dah penuh, kegelapan dah penuh dalam hati dah berkarat, apa jadi? Jadilah lemah, malah nak beribadat. Sebab apa? Hati itu dah berkarat. Dia dah tak rasa sedap nak ibadat. Sebab apa? Dah penuh dengan selaput hitam dekat dalam hati dia. Dah tak nampak cahaya. Macam mana nak jalan? Macam mana jalan? Dia hentam sajalah macam orang buta. Orang buta jalan kan? Dia kalau dia tak nampak, dia main buat. Dia tak nampak apa yang dia buat. Dia main agak. Dia agak betul kot. Selagi mana tak ada orang bagi tahu kat telinga dia, selagi tu dia tak tahu. Melainkan setelah orang memberitahu dia, barulah dia tahu. Jalan ni bahaya, ada lubang. Jalan ni ada longkang. Jalan ni belok. Jalan ni naik bukit. Dah setelah diberitahu orang, barulah dia tahu. Kan? Jadi begitulah kita hati ni. Apabila diselaputi dengan karat, selaputi dengan titik hitam, maka jalan nak menuju kepada ibadah tu tak ada. Tak ada orang yang nak suluhkan dia untuk jalan tu, tak ada. Makin menggelapkan dia tu, yang puji dia semakin gelap dia. Bertambah seronok dia melakukan perbuatan zalim tadi, sehingga dia tak nampak jalan kepada ibadah. Maka terus dia jauh, tersasar, sesat dia jauh. Kan? Jadi perkara tu kita kena jaga. Maka lemah ia yang dipuji itu daripada mengerjakan ibadah. Dan redha ia, tu yang bahaya tu. Dan redha ia, dia redha pula dalam keadaan dia tu
dalam keadaan dia dah tak rasa dia buat ibadat, dia dah tak semayang, dia dah tak puasa, dia dah tak apa-apa, semua perintah Allah tu dilanggar, dia dah tak rasa apa-apa, dia redha dalam keadaan dia tak apalah, aku nak buat, aku dah jadi macam ini, nak buat macam mana, dia redha je. Kan, dia redha di atas ketentuan dia tu. Padahal memanglah kalau ikutkan segala perkara yang buruk dan baik semuanya hakikat datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam setiap perkara itu ada ujian. Adakah setiap ketentuan tu ada ketentuan yang Allah redha, ada ketentuan yang Allah tak redha. Begitu juga dengan orang fasik. Memang Allah Taala jadikan orang kafir, Allah jadikan. Tapi Allah Ta'ala tak redha di atas dia kafir. Jadi Allah dah beri akal, Allah dah bagi dia akal, fikiran semua. Jadi dia kena buat pilihan. Allah Ta'ala bagi pilihan, Allah dah bagi dia jalan. Dia buatlah pilihan, mana yang kau nak, aku dah bagi dia jalan. Kan? Ada ketentuan pula, ketentuan yang Allah redha, seperti sembahyang. Allah perintah. Sebab tu lah ada jenis takdir yang berbentuk perintah, ada yang takdir yang berbentuk mungkar. Allah Taala tak suruh pun. Ada jenis ketentuan yang Allah perintah, seperti sembahyang, buat baik. Ini semua Allah perintah. Untuk fasik, zalim, kafir, Allah juga jadikan ketentuan tu, tapi Allah tak perintah suruh buat. Itu yang kita kena faham. Sebab tu kita kena faham apakah perintah-perintah Allah terhadap diri kita. Itu kena tahu. Dan redha ia yang dipuji tu daripada dirinya yang buat zalim tu. Tu dia bahaya tu tadi. Apabila banyak puji, dia dah tak rasa diri dia buat dosa, dia rasa selamat je, terus buat kezaliman. Ni yang tak betul. Adapun sejahtera yang memuji daripada yang dipuji. Dia kata adapun jika sejahtera, selamat, orang yang dipuji daripada mana? Sejahtera daripada kebinasaan, selamat daripada kebinasaan. Adapun jika selamat daripada kebinasaan, yang memuji daripada yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Tapi kalau kita tengok orang tu, memang kita boleh puji dia pun tak ada masalah. Bila kita faham, kita kenal dia orang yang baik, orang yang tak makan dek puji, kan? Dia tak makan dek puji, tak terkesan apa puji, itu tak ada masalah, boleh dipuji. Dalam syarak tak ada larangan. Bahkan terkadang adalah ia sunat, kadang-kadang jadi sunat pula. Macam mana? Tengok sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law wuzina imanun Abi Bakrin bi imanin alamina." Kalau lagi tak tu wajaha, bukan wajaha, law wajaha. La rajaha. La rajaha. Dekat situ dia arajaha. Dia kena tambah sikit lekuk, kena sambungkan, dia jadi lam, jawab bagi kalimah lau tu. Sebab lau di depan tu jawab bagi dia la rajaha. Tu dia. Rahum Baihaqi. Ini ada mauqufan. Ini perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini perkataan sahabat, dia panggil hadis mauqufan. Kalau hadis marfu', itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebab hadis mauqufan, makna dia terhenti kepada si bercakap tadi, dia ambil pada sahabat. Kat sini kata apa? Rahu Baihaqi mauqufan Ali Ali Umar radhiyallahu an. Ala Umar radhiyallahu an. Hadis ini terberhenti kepada Umar radhiyallahu an. Maksudnya perkataan sahabat lah, bukannya hadis Nabi, tapi perkataan sahabat. Biasa Perlakuan sahabat semuanya bertepatan dengan hadis Nabi. Kehidupan sahabat sebenarnya, segala kehidupan sahabat semuanya bertepatan dengan hadis Nabi SAW sebenarnya. Semua perbuatan sahabat dia bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Sebab dia sentiasa berjumpa dengan Nabi SAW. Apa segala perintah dan larangan mereka tahu. Jadi mereka amalkan apa yang Nabi cakapkan.
Jadi ini perkataan, perkataan daripada apa? Nak tengok. Artinya jika ditimbang Abi Bakar, jika ditimbang iman Abi Bakar radhiyallahu an dengan iman sekalian alim, nescaya lebih berat ia. Nak bagi tahu, bagi semangat nak ditimbangkan segala iman yang ada kat muka bumi ni, berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Tak ada masalah lah. Kalau Abu Bakar dengar pun, Abu Bakar siapa? Kan? Abu Bakar bukannya orang biasa, tak termakan dipuji dia. Kan kita tahu sifat Sayyidina Abu Bakar macam mana, bagaimana dia menginfakkan segala harta dia. Ini sifat Sayyidina Abu Bakar. Jadi tak ada masalah nak puji dia. Bahkan tak terkesan semakin semangat dia nak mengamalkan agama daripada pujian tersebut, lagi semangat dia nak buat amalan. Lagi dia semangat nak buat amal. Tu dia. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ub'as la bu'ista ya Umar." Artinya jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Begitu pula Nabi kata kan. Maknanya apa, kalaulah tak bangkitkan aku, Nabi saja nak bagi tahu, kalau tak bangkitlah aku, kalaulah jadi Nabi Umar, maka bertambah semangat Umar dalam amal agama. Sayyidina Umar tak apa, kalau jangan puji kita, terus tak beramal. Nabi dah kata aku lebih buat amal kan, dah kata aku lebih baik daripada orang lain. Tapi kalau kita tak terkesan daripada pujian tersebut pun tak ada masalah. Semakin semangat kita buat amal, lagi baguslah. Pujian tu menjadi satu kebaikan pula, dan mendapat dan sunat pula hukum yang memuji itu. Maknanya dapat pahala puji dia tu. Puji dia dapat pahala. Sebab apa dapat pahala? Bertambah amal dia. Itu dapat pahala tu. Sebab dia puji tadi, bertambah amal dia, rajin dia beramal, istiqomah dalam amal. Itu dikatakan sunat, mendapat pahala. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam puji. Kan Nabi puji banyak sahabat. Kalau ceritakan tak habis, macam-macam sahabat Nabi puji. Supaya apa? Datang semangat dia dalam mengamalkan agama. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Tu dia. Kerana mengetahui ia yang memuji itu akan bahawasanya yang demikian yang dipuji itu menambah ia pada rajin mereka itu. Rajin orang yang kita puji itu, dia semakin rajin dia buat amal kebaikan. Sebab itu yang kita nak bertolong tu. Sebab tu dalam Islam mengata wa ta'awanu ala bir, dan bertolong-tolonglah dalam bir apa, kebaikan, dan birri wat taqwa, dan di atas ketakutan kepada Allah. Ni kita kena tolong orang beriman supaya dia banyak buat kebaikan dan juga takutkan kepada Allah. Ni sunat. Kalau kita buat perkara ni perintah yang berbentuk sunat. Jadi kita buat bagi mereka supaya buat kebaikan, kan? Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Jangan kamu bertolong-tolong ataupun berbantu-bantu dalam mengerjakan dosa, dalam membuat kejahatan. Jangan kita bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan kejahatan. Jangan tolong. Sebab tu kalau bila kita bertolong pada orang zalim tadi, puji pada dia, kita dah bertolong-tolong dengan dia, menambahkan lagi kejahatan dia. Tu yang dilarang dalam syarak tadi. Sebab kita berbantu dia dalam kejahatan. Tu yang di dalam syarak dilarang. Tu kita kena faham. Dan tiada menjadikan ia yang dipuji itu, ia puji itu akan mereka itu
dan tiada menjadikan ia yang ia itu puji itu akan mereka yang dipuji itu membesarkan diri dan ujub. Jadi tak berlaku pada orang yang macam gini, yang buat kebaikan, tak berlaku dalam diri dia perasaan besar diri dan ujub. Tu tak apa. Memang tu disuruh dalam syarat. Dapat pahala. Dan sayugia dan mestilah bagi mereka yang dipuji bahawa mengamati ia yang dipuji itu pada kesudahan yang ditakuti, kerana terkadang adalah seorang itu baik tetapi kesudahannya jahat. Itulah kena jahat apabila orang yang baik tu, dan mestilah orang yang kita puji itu dalam sifat dalam diri dia tu, mestilah dia akan merasakan takut perkara ni. Sebab apa? Tak semestinya. Ada juga perkara kadang-kadang jadi awalnya baik tapi pengakhirannya buruk, seperti mana diceritakan dalam kitab Syarus Salikin tentang kisah Barsisa, yang dulu orang yang kuat, satu orang ahli abid, orang yang beribadat, yang akhir sekali mati dalam kekufuran. Dan ada juga kisah yang di awalnya banyak sekali buat dosa kan, dan di akhirnya dimasukkan ke dalam syurga, seperti mana kisah taubat Nasuha, seperti kisah satu orang yang membunuh 99 orang kan, ada kisah tu kan, satu orang yang membunuh 99 orang dan akhir sekali dia masuk syurga. Ada juga itu hak Allah. Jadi inilah perkara yang kita kena amati perkara ni. Biasa orang yang dipuji, orang yang betul-betul ni, dia akan amati, dia akan takut apakah pengakhiran kita tak tahu. Sebab tu dalam doa kunut kita kena baca, kita doa pada Allah kan. Kita dalam munajat pada Allah, kita munajat pada Allah kan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik kan, akulah yang dihukum bukan kau yang dihukum kan. Jadi kita tak tahu apa yang ditakdirkan pada kita, tak tahu. Sebab tu Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis, Nabi ajar satu doa. Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minka. Wahai ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada Engkau. Macam mana tu? Kan, aku berlindung kepada Engkau, aku berlindung kepada Allah daripada Allah. Daripada Allah tu apa maksud dia? Daripada ketentuan yang kita tak tahu baik buruk dia. Semoga-moga apa saja ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia diberi kejayaan di dalam ujian tersebut. Tu Nabi SAW ajar kita, Allahumma inni a'udzubika minka. Tu kita kena jaga. Kita tak tahu penghalang kita. Sekarang cantik datang semayang, masjid, sujud, duduk kuliah dan sebagainya, tapi pengakhiran kita tak tahu. Tu yang kita sangat-sangat berharap, menangis di hadapan Allah. Patut Nabi ajar juga, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, khatamkanlah, sudahkanlah diri kami dalam kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina, janganlah kau sudahkan atas diri kami ini kan, bisu'il khatimah, dengan kesudahan yang buruk. Ini pun Nabi ajar baca setiap kali selepas sembahyang, supaya elakkan daripada kesudahan yang buruk. Tu yang kita takut sangat. Sikit lagi. Dan pada kebinasan segala amal kebajikan, dan bahawa ingat ia akan kejahatan dirinya. Dia ingat. Maka kalau buat aku dah banyak buat baik ni, tapi dengan buat jahat habis segala kebaikan aku. Seperti bersifat hasad dengki. Kan hasad kan? Dalam hadis Nabi SAW, al-hasadu ya'kulun nari kama ya'kulun al-hasadu apa je? Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun nari hataba. Kan? Hasad dengki itu memakan segala kebaikan seperti mana kayu yang dimakan oleh api. Tu dia. Jadi kita kena jaga.
Jadi buat sikit kejahatan, habis segala amalan kebaikan kita. Sebab tu ketika diingat, kita buat baik, bagus buat baik itu. Tapi hati-hati, perbuatan jahat membinasakan habis kita punya amal ini. Pertama kejahatan yang besar lah, syirik lah. Syirik ni apa? Syirik banyak maksud dia. Syirik ni membuat sesuatu perkara dengan niat selain daripada Allah, itu juga termasuk syirik kecil. Mana tidak ada keikhlasan. Buat amal tidak ada keikhlasan. Tu termasuk dalam syirik asghar, syirik yang kecil. Jadi dia boleh membinasakan amal kita yang lain. Rugi ya. Rugi. Itu yang kita kena jaga. Kemudian dia kata apa lagi? Dan bahawa menzahirkan ia yang memuji dan dipuji itu akan benci bagi puji. Dan bahawa menzahirkan ia yang dipuji itu akan benci bagi yang puji itu, serta benci ia ke dalam hatinya. Dia tak suka orang puji dia. Dia zahir, maknanya dia menzahirkan, aku tak suka, jangan puji sangat aja. Jangan lebih benar dah. Puji tu kan tiba berlebih. Janganlah lebih benar lah, dah cukup lah. Dia tak suka, dia memuji lebih-lebihan. Dia sifat tu. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi SAW, uhsud turaba fi wujuhil maddahina. Rah Muslim. Kan? Apa dia artinya? Genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Boleh lempar tanah pula kan, nak tunjukkan supaya jangan tak suka pada muji, nak bagi isyarat pada orang yang puji, jangan suka-suka lebih-lebih mana puji aku. Nabi suruh tu. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, tatkala dipuji akan dia, ni dia. Doa Sayyidina Ali ni bagus. Ni bagus kita amalkan, sebab banyak kebinasaan kan. Ada Nabi cerita tentang kebinasaan. Salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan. Fasyu'un muta', iaitu kedekut yang melampau. Yang kedua apa dia? Wahawan muttaba', iaitu mengikut hawa nafsu dia. Kemudian yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, maknanya dia datang sifat unjuk perasan tu. Yang berlebih-lebihan dia datang sifat perasan dia tu. Ini perkara yang boleh membinasakan kita. Maknanya perasan kita seorang buat amal, orang lain tak buat amal, tu unjuk nama dia tu. Dia kata unjuk. Sebab itulah apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang telah dimuliakan wajahnya, maka apa yang berlaku apabila dia ketika orang puji dia kan, sampai orang Syiah puji Ali sehingga meninggi-tinggi sangat, sehingga ada setengah Syiah punya fahaman pula, Syiah ni banyak mazhab dia kan, yang imamiyahnya, yang macam-macam lagi lah kan. Yang mengatakan Sayyidina Ali lebih mulia daripada Nabi pun ada juga mengatakan. Dan ada yang katakan setengah Syiah pula mazhab, dia katakan Sayyidina Ali tu mati bunuh tu tak yang mati tu bukan Sayyidina Ali. Dia kata Sayyidina Ali tu diangkat ke langit. Ada juga pahaman Syiah yang mengatakan macam gitu kan. Allah Ta'ala tasbihkan orang yang bunuh tu bukan orang lain, bukannya Sayyidina Ali tu, macam berlaku kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia kata itu bukan Nabi Isa, Nabi Isa diangkat ke langit. Itu memang betul lah, tapi dia katakan Sayyidina Ali pun begitu. Ada setengah pahaman Syiah, maknanya memuji Sayyidina Ali berlebihan. Apa yang Sayyidina Ali buat? Doa. Ni dia doa Sayyidina Ali. Kalau bagus kita hafal. Apa doa dia? Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairam mimma yazunnun. Apa dia? Hai Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang apa? Barang kesalahan. Barang yang tu barang kesalahan, tiada mengetahui mereka akan dia. Mereka tak tahu aku ni banyak salah. Mereka tak tahu ni aku ni banyak salah.
Salah dan mereka memuji itu berlebih-lebih benar. Kan? Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang pujinya tu, orang yang memuji dia tu, barang yang orang yang memuji berkata mereka ikut akan dia. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Ini doa Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi siapa yang nak hafal doa ni, buka kitab ni, muka surat 35 ni yang bawah ni, hafalkan. Apabila orang puji je, baca Allah maghfir lima la ya'lamu wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Doa bagus, hafal. Amalkan doa Sayyidina Ali. Wallahu a'lam. Bab yang ketiga pada menyatakan marah, wallahu a'lam. Cukup dekat tu. Kita berhenti kat situ. Ya saya. Puji ada makna. Tu balik pada asal niat tu. Yang menentukan kita ni puji dengan betul tak betul pun, yang menimbang kita adalah hati. Sebab tu dia kata dalam hadis, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi apa sesungguhnya bermula amal tu dengan niat, dan apa yang kita niatkan itulah yang kita hasilkan dia. Jadi kalau tujuan kita niat, sebab tu apa-apa saja, sebab tu dalam semayang walaupun perbuatan semayang tapi dalam hati dia tak ada semayang, sebenarnya semayang dia tak sempurna. Niat dia untuk lain. Macam orang munafik, dia buat semayang semaja nak tunjukkan bahawa dia ni buat amal Islam, tak guna juga, tapi dalam hati dia ada syirik kepada lain. Tapi kalau sekiranya kalau kita cakap salah, tapi dalam hati kita bukan tu maksud yang lain, maka kita pakai pada hati tu. Sebab tu besok Allah akan tanya hati tu. Allah akan tanya barang dalam hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan kamu, pendengaran kamu semuanya akan disoal, dan barang yang dalam dada kamu semuanya akan disoal di akhirat besok. Sebab tu besok amal kita ada setengah golongan besok dia pun pelik. Tu yang ada golongan dermawan, ada golongan qari, ada golongan mati syahid besok akan dibangkitkan, dan mereka ni semua diheret masuk dalam neraka. Pasal apa? Pasal dalam hati dia tu. Kan dalam hadis dalam fadailul a'mal, kan, maka Allah Ta'ala bangkitkan satu dermawan, maka Allah akan bangkitkan, Allah tanya kepada dia, apakah aku telah kurniakan nikmat? Ya, kau telah kurniakan padaku, dan aku telah menggunakan nikmat kau dan aku menginfakkan harta aku semata-mata kerana engkau. Maka Allah kata, kamu dusta, kan? Kamu sebenarnya kau menginfakkan harta kamu supaya orang mengatakan kamu ni seorang yang pemurah, kamu seorang dermawan. Maka pada hari ini kamu terima layanan aku. Maka dia diheret oleh malaikat dalam keadaan mukanya terlangkup, diseret, kemudian diumpankan dalam neraka. Kemudian golongan qari juga akan dibangkitkan. Semua dia cakap, kan? Aku, ya Allah, aku dah hafal Quran dan baca Quran, dan aku dah buat semua semata kerana engkau. Maka Allah kata, kamu dusta. Kamu baca Quran ni semata-mata supaya orang panggil kamu sebagai qari, sebagai hafiz, sebagai qari, kan? Kamu bukan buat kerana aku. Maka ia juga keadaan yang sama, muka dia juga dalam keadaan terlangkup, kemudian dihumpankan ke dalam neraka. Begitu juga orang mati syahid juga, kan? Ya Allah, aku dah mati syahid kerana engkau, ya Allah, kan? Maka Allah kata apa? Kamu dusta. Kamu mati sebenarnya kamu nak supaya orang panggil kamu sebagai seorang pahlawan, dan kamu dah peroleh pun pahlawan tu, kan? Maka pada hari ni aku layan kau. Maka dia pun juga diseret dalam keadaan muka dia terlangkup, dihumpankan dalam neraka. Itu 3 golongan yang ada dalam hadis Nabi SAW. Sebab tu kita kena jaga niat kita. Apa balik amal semua balik pada niat. Kalau niat kita buat amal tak betul lah jadinya. Kalau kita buat amal betul lah jadinya. Tengok pada niat kita. Sebab tu penting untuk kita perbaiki niat kita. Hari-hari kita baiki niat. Syaitan sentiasa cucuk hati kita ni, kan?
nafsu dengan hati ni rapat. Biasa nafsu dengan hati ni senang nak ikut. Dan dia punya penasihat dia syaitan. Syaitan penasihat nafsu. Dia memang penasihat. Hari ni kau buat ni. Kadang-kadang dalam ibadat pun dia tipu kita, dia cucuk kita, dia tipu kita. Malam ni kan sebenarnya kan dia cucuk dalam hati kita. Malam ni sebenarnya kau seorang ni bangun tahajud tau. Orang lain tak bangun. Dia datangkan sifat ujub perasaan. Ini yang kita kena buang ni. Apabila datang satu dia bisikkan seperti itu yang kita kena istighfar. Sebab tu lepas solat kita istighfar, mohon taubat. Moga-moga Allah Taala maafkan kita di atas kekurangan dalam ibadat kita. Tu dia. Tu penting istighfar. Sebab kita ni manusia kan lemah. Wallahu a'lam. Boleh terjawab? Ada lagi? Tu tak apa. Tu dia panggil tahaddis bin ni'mah. Tak apa kalau cerita nikmat tu supaya datang semangat pada kita, tak ada masalah. Tapi dia masalah yang perasaan dia seorang buat. Yang macam ni puji sendiri kita tak apa. Oh alhamdulillah, syukur Allah Taala pilih aku juga malam ni. Aku bangun tahajud, aku syukur betul-betul. Tak apa. Dengan niat tahaddis bin ni'mah, dengan keadaan kita terima kasih kepada Allah. Tu tak apa. Tu dia panggil tahaddis bin ni'mah, iaitu kita menceritakan tentang nikmat. Tu Allah Taala kata wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan segala nikmat-nikmat aku hendaklah kamu ceritakan. Jadi cerita tu mendatangkan semangat bagi kita, boleh teruskan. Dia yang salah tadi perasaan kita seorang buat. Itu salah. Dia kata kau malam ni kau seorang je buat, orang lain tak bangun tahajud tu. Jadi dia perasan dia. Tu perasaan ujub tu kita nak kena buang. Kalau kita cerita, kita rasa syukur, itu tak apa. Itu dia dipanggil menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh. Wallahu a'lam. Rasa cukuplah tu. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.